Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, harap semua dalam keadaan sihat ya. Okey, so hari ini kita akan sambung topik 1.4 tajuk kekenyalan. So, apakah itu kekenyalan? Kekenyalan ni ialah sifat suatu bahan. Okey, sifat bahan untuk kembali kepada bentuk dan saiz asal selepas daya yang bertindak ke atasnya dialihkan. Okey. So, sifat untuk dia kembali kepada bentuk dan saiz yang asal selepas suatu daya yang bertindak ke atasnya dialihkan. Okey, contohnya satu spring, apabila kamu tarik, maknanya kamu kenakan daya. Okey, selepas kamu alihkan ataupun kamu alihkan daya, kamu lepaskan, so dia akan kembali kepada bentuk asal. So, itu ialah kekenyalan. Okey, maknanya dia kembali semula kepada bentuk dan saiz yang asal. Okey, kemudian dalam kekenyalan, kamu akan belajar satu hukum yang berkait dengan kekenyalan, iaitu hukum Hooke. So, apa hukum Hooke ni cakap? Hukum Hooke, dia menerangkan tentang hubungan antara pemanjangan spring dengan daya. So, hukum Hooke mengatakan bahawa pemanjangan spring berkadar terus dengan daya yang dikenakan. Okey, pemanjangan spring adalah berkadar terus dengan daya yang dikenakan ke atas spring. Okey, selagi tidak melebihi had kenyal. Okey, so had kenyal ni dia punya limit. Okey, so pemanjangan spring ini ialah responding variable yang dia punya tindak balas. Okey, pemanjangan spring berkadar terus dengan daya yang dikenakan. So, daya yang dikenakan ini ialah pemboleh ubah dimanipulasi, manipulate. So, daya yang dikenakan ni kita akan ubah-ubah. So, kemudian kita tengok apa akan jadi pada spring, berapa dia punya pemanjangan. Okey, selagi tidak melebihi had kenyal. So, had kenyal ni ialah limit bagi sesuatu objek, okey, untuk kembali kepada bentuk asal. So, kalau daya yang dikenakan melebihi had kenyal, okay, dia tidak akan kembali kepada bentuk dan saiz asal. Okay, contohnya getah, kalau kamu tarik dengan daya yang kuat, dia akan putus. So, bila dia putus, dia sudah berubah bentuk dan saiz. Maknanya dia sudah hilang dia punya kekenyalan. Dan apabila melebihi had kenyal, hukum Hooke tidak lagi boleh digunakan. Tak boleh pakai dah hukum Hooke. Okay, apabila melebihi had kenyal. Okay. So, dari segi kita tengok untuk terbitkan rumus untuk hukum Hooke. So, dari segi matematik, okay, daya pemanjangan spring berkadar terus dengan daya yang dikenakan. Okay, so daya kita boleh letak sebagai F.
berkadar terus. Ini ialah tanda bagi hubungan dengan pemanjangan. Pemanjangan kita letakkan sebagai X. Ini ialah pemanjangan. Kemudian F, apabila tanda ikan ni ialah hubungan. So, tanda ikan ni apabila kita nak jadikan dia sama dengan, kita mesti letakkan satu huruf K. Kemudian salin balik X. So, apakah itu K? K ini ialah pemala. K ialah pemala. Pemala bagi apa? Pemala bagi spring. Sebab hukum Hooke ni dia menerangkan tentang spring. Okey. X ialah apa tadi? Pemanjangan. Okey, manakala F ialah daya yang dikenakan. So, dekat sini kamu kena hati-hati untuk mencari pemanjangan spring ni. Inilah kita kena hati sedikit. Sebab pemanjangan spring ni biasanya pelajar akan lupa. Okay, contohnya satu spring panjang asalnya ialah 5 cm. So, apabila dikenakan daya, spring tu dia punya panjang berubah menjadi 8 cm. Okay, kita satu objek spring jadi 8 cm. So, berapa dia punya pemanjangan dia? Pemanjangan dia ialah panjang akhir iaitu 8 tolak dengan panjang awal 5. So, pemanjangan ialah 3. Okay, biasanya calon dia akan mistake dekat sini lah. Pemanjangan spring dia terus ambil 8. Ini salah. 8 tu ialah panjang akhir. So, ini rumus dia. So, rumus untuk Hooke's law. Ini. F sama dengan KX. K ialah pemala. X ialah pemanjangan spring. Manakala F ialah daya. Okay. Seterusnya, kita nak tengok hubungan berdasarkan graf, analisis graf. So, nanti apabila naik sekolah, kita akan buat eksperimen pemanjangan spring ni. So, kita nak tengok graf daya melawan pemanjangan spring. Okay, so graf daya melawan pemanjangan spring. So, pemanjangan spring ni X, daya ialah F. Okay. So, nanti buat eksperimen. So, pada paksi Y, kita akan letakkan daya F. Okay, dalam unit Newton. Manakala pada paksi X, kita akan letakkan pemanjangan spring. Okay, dalam unit SI ialah meter. Okay, kadang-kadang dalam soalan, unit ni dia juga gunakan dalam sentimeter. Okay, tengok soalan tu dia nak dalam unit apa. Okay, so apabila kamu buat eksperimen, okay, kamu akan dapati dia punya graf mesti ikut Hooke's law tadi, iaitu berkadar terus. So, graf berkadar terus, kamu akan dapat satu garis lurus. Okay, graf berkadar terus, kamu akan dapat satu garis lurus mula daripada asalan. Asalan ni yang ni. 0, 0. Okay, so daripada asalan, satu garis lurus. So, ini daripada graf sepatutnya nanti kamu akan dapat apabila buat eksperimen ni. Okay. So, graf berkadar terus. So, daripada graf, apa yang kita akan dapat? Yang pertama sekali, kita akan kaji dia punya, kita akan cari kecerunan graf. So, macam mana nak dapatkan kecerunan graf? Okay. Panjang
Y bahagi dengan panjang X. Okay. So, kecerunan boleh letakkan sebagai M dalam matematik. M tu merujuk pada gradient. Kecerunan ialah perubahan Y bahagi dengan perubahan X. Okay, ataupun dalam matematik, kita juga buat macam mana? M sama dengan, ni, kamu ambil 2 titik. So, sini ialah X1, Y1. Manakala ambil satu lagi titik di sini. So, kata sini akan jadi X2, Y2. So, dia akan jadi Y1 tolak Y2 bahagi X1 tolak X2. So, ini ialah kecerunan. Okey. So, daripada kecerunan ni, tengoklah Y ni apa? Daya. So, daya. Manakala X. X ni apa? Pemanjangan. So, daya bahagi dengan pemanjangan. Daripada hukum Hooke. Okey, daripada hukum Hooke yang ini. Asalnya hukum Hooke ialah F sama dengan K X. So, apabila kita alihkan X, kita akan dapat K sama dengan F bahagi X. So, sama dekat sini. So, maknanya kecerunan graf ni ialah K ataupun pemalar. So, daripada graf ni, kecerunan graf ialah pemalar spring. K. Okay, so kecerunan graf, bila kamu kira tu sebenarnya ialah kamu akan kira dia punya pemalar bagi suatu spring. Okay, setiap spring, dia punya pemalar nilai dia berbeza-beza. So, tengok dia punya ciri spring tersebutlah. Dia punya pemalar tu berbeza-beza. Okey. Kemudian, yang seterusnya, tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan kenyal. Maknanya tenaga yang disimpan dalam spring. Okay. Tenaga yang disimpan di dalam spring sama dengan luas di bawah graf. Okay. So, graf kamu tadi, sini X, sini F, segitiga. Okay, so luas segitiga macam mana? So, sebenarnya kamu nak kira luas ni. So, ini ialah bentuk segitiga. So, luas segitiga. So, luas segitiga ialah 1/2 darab panjang dia ni, iaitu F. F darab dengan X. Okay. So, maksudnya, rumus bagi tenaga keupayaan kenyal. Tenaga keupayaan kenyal sama dengan 1/2 F darab dengan X. Ini dia punya rumus. Okay, kemudian, ataupun, kita juga boleh gantikan. Okay, tenaga keupayaan kenyal sama dengan 1/2 F ni, daya, kita gantikan dengan hukum Hooke, iaitu F sama dengan K, KX. So, apabila kita gantikan, dia akan jadi K X kuasa
2. Dia jadi macam tu. 1/2. F ni gantikan dengan KX. So, dia darab dengan X. So, jadi 1/2 KX kuasa 2. So, akan ada 2 rumus. So, tengok soalan tu lah mana nak guna. Sama ada nak guna 1/2 KX kuasa 2 ataupun nak gunakan 1/2 Fx. Okay. Sebenarnya, kalau dari graf, tenaga keupayaan ni kamu kena kira dia punya luas. Luas di bawah graf. Okay, luas di bawah graf ni bentuk segitiga. So, luas segitiga, panjang darab lebar, darab 1/2. Okay. So, ini untuk hukum Hooke ataupun kekenyalan. So, kita belajar. Apa yang dah kita belajar? Yang pertama sekali, kekenyalan tu. Okay, apakah itu kekenyalan? Okay, yang kedua, kita belajar tentang hukum Hooke. Apa tu hukum Hooke? Dan yang ketiga, kita belajar sedikit tentang analisa graf. So, daripada graf ni, apa kita dapat? Kita boleh dapatkan kecerunan. So, kecerunan tu dia menunjukkan apa? Iaitu pemalar spring. Dan daripada graf ni juga kita boleh dapatkan luas. So, luas di bawah graf ni ialah tenaga keupayaan kekenyal. So, ini 3 benda yang kita belajar.